Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Marifah binti Najmuddin. Nombor cik saya 22112666. Saya daripada Diploma Pengajian Islam. Ingin menerangkan serba sedikit tentang tajuk epistemologi. Epistemologi ni boleh dianggap sebagai isu paling utama dalam perbahasan falsafah kerana ia mempengaruhi bentuk pemikiran seseorang. Ilmu pengetahuan ini bukan sahaja alat, ia merupakan matlamat bagi seseorang. Ilmu ni dia membantu manusia memahami dunia realiti, dunia sekeliling sama ada nampak ghaib ataupun menyedari fungsi peranan dan justifikasi kewujudan di atas muka bumi. Epistemologi ni ialah dua perkataan dalam bahasa Yunani, iaitu epistem yang bermaksud ilmu dan logos yang bermaksud ilmu, kritik, teori dan kajian. Permasalahan yang dibahaskan oleh ahli falsafah dalam bab epistemologi ni boleh dirumuskan kepada 3 persoalan, iaitu yang pertama, apakah hakikat ilmu bagi manusia? Yang kedua, apakah sumber mendapatkan ilmu pengetahuan? Yang ketiga, adakah manusia mampu mengetahui semua benda tanpa had ataupun ilmu manusia itu terhad? Sejarah epistemologi ni dan kesan revolusi sains ni, sejarah falsafah ialah persoalan epistemologi yang hanya dibincangkan secara berselerak dalam pelbagai bab. Ia juga perbahasan utama dalam tumpuan khusus yang mula diberikan oleh cabang falsafah. Ialah selaras dengan perkembangan sains dan matematik. Pada zaman sebelum era Greek lagi, ilmu sains ni cuma bersifat teoretikal dan spekulatif, tidak diasaskan melalui eksperimen. Kajian ini bersifat eksperimental dengan bukti-bukti empirikal. Ia juga menekankan dan mengenal keperluan penghujahan secara intelektual, rasional dan empirikal, juga kemajuan ilmu sains dan teknologi lain, dan juga memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu. Yang pertama, hakikat ilmu atau definisi tepatlah bagi ilmu. Terdapat pelbagai definisi yang diutamakan oleh ahli falsafah. Secara amnya dia tiada satu pun definisi ilmu yang selamat dan kritikan yang diterima oleh kebanyakan ahli falsafah. Malah dia ditakrif kepercayaan yang benar berasaskan justifikasi. 3 asas utama yang dipenuhi, iaitu kepercayaan seseorang dan tidak percaya kepada sesuatu perkara yang dianggap mempunyai ilmu. Yang kedua, kepercayaan itu mestilah benar kerana perkara yang tidak benar tu dianggap sebagai ilmu. Contohnya penyataan saya tahu bacuk adalah ibu negeri Kelantan. Tapi bukan semua kepercayaan dianggap ilmu kerana sebahagian kepercayaan adalah sangkaan atau tekaan. Yang kedua, teori kebenaran. Yang pertama, teori koresponden, iaitu sesuatu penyataan yang dianggap benar jika ia sepadan dengan apa yang wujud di dalam nyata, di alam nyata. Lepas tu yang kedua, teori koheren, sesuatu penyataan yang dianggap benar apabila selari atau konsisten dengan penyataan-penyataan lain. Yang ketiga, teori paramatik, sesuatu penyataan yang dianggap benar apabila ia manfaat dan boleh dipraktikkan, adalah bukan ilmu, bahkan ia adalah ilusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azrina binti Samsuddin, nombor matrik 22111250. Sumber ilmu. Terdapat pelbagai sumber ilmu bagi manusia untuk mencapai ilmu yang setiap sumber ini berfungsi dalam konteks yang berbeza serta saling melengkapi antara satu sama lain. Secara asasnya, manusia mendapat ilmu sama ada melalui panca indera yang sihat ataupun akal yang waras atau berita yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azrina binti Samsuddin, nombor matrik 22111250. Sumber ilmu. Terdapat pelbagai sumber ilmu bagi manusia untuk mencapai ilmu, dan setiap sumber ini berfungsi dalam konteks yang berbeza serta saling melengkapi antara satu sama lain.
secara khususnya manusia mendapat ilmu sama ada melalui panca indera yang sihat ataupun akal yang waras atau berita yang benar. Masyarakat yang menerima ketiga-tiga sumber ilmu ini sebagai sumber utama ilmu menurut Ibnu Taimiyah mampu mencapai ilmu yang lebih sempurna berbanding mereka yang hanya mengiktiraf sebagai sebahagian sahaja ataupun dia menggunakan ilmu itu dengan separuh sahaja. Namun sebahagian aliran falsafah hanya mengiktiraf sumber tertentu sahaja dan membelakangkan yang lain menyebabkan berlaku perbezaan dalam aliran pemikiran. Terdapat juga sumber ilmu lain yang dibahaskan oleh ahli falsafah seperti intuisi iaitu terdapat juga sumber ilmu lain yang dibahaskan oleh ahli falsafah seperti intuisi. Intuisi ni dia macam gerak hati dan juga ilham. Kesemua sumber ilmu ini akan dibicarakan secara ringkas dan terperinci. Yang pertama tadi menggunakan panca indera yang sihat. Panca indera adalah wasilah yang menghubungkan manusia dengan alam. Melalui maklumat daripada alam sekeliling dicerap dan dipindahkan ke akal yang berfungsi untuk menilai kesahihan maklumat tersebut. Maksudnya bila kita mendengar sesuatu, kita dapat berfikir dengan secara relevan ataupun dengan betul. Proses pencerapan maklumat oleh panca indera hanya akan menghasilkan ilmu yang diyakini benar apabila menepati dua syarat, iaitu dua syarat itu adalah panca indera yang digunakan sihat dan tidak cacat. Maksudnya kita boleh berfikir dengan sempurna, dan yang kedua maklumat yang dicerap bebas daripada faktor yang mencacatkan cerapan. Misalnya perbiasaan cahaya menyebabkan pen di dalam air kelihatan bengkok. Maksudnya benda tu tidak benar. Bila kita pen tu tak akan bengkok sebab dia tu keras, sifat dia keras. Bila duduk dalam air pun dia tetap sama saja. Seterusnya akal yang waras. Walaupun panca indera ialah asas utama untuk mendapatkan ilmu, akal juga mempunyai peranan tersendiri sebagai sumber ilmu. Maksudnya bila kita dengar sesuatu, kita dapat menggunakan akal kita tu dengan betul. Tidak semua ilmu boleh diperolehi melalui panca indera. Akal mempunyai istimewa yang tidak ada pada panca indera seperti melakukan generalisasi, didaksi, analisasi serta berfikir secara abstrak. Akal yang waras. Walaupun panca indera ialah asas utama untuk mendapatkan ilmu, akal juga mempunyai peranan tersendiri sebagai sumber ilmu. Tidak semua ilmu boleh diperolehi melalui panca indera. Akal mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada panca indera seperti melakukan generalisasi, didaksi, analisis serta berfikir secara abstrak. Jika ilmu yang diperolehi melalui panca indera hanya terhad kepada alam nyata sahaja, akal sebaliknya mampu memberikan ilmu mengenai perkara-perkara di luar alam panca indera. Akal mampu menghasilkan hukum yang diyakini benar. Misalnya, dua perkara yang berlawanan tidak akan bersatu. Setiap yang bergerak perlu kepada penggerak atau keseluruhan sesuatu lebih besar daripada kebahagiaan juzuknya dan seumpamanya. Hukum akal dan hukum adat. Hukum akal ialah hukum ke atas sesuatu berdasarkan akal, dan hukum adat pula ialah hukum berdasarkan pengalaman panca indera. Maksudnya pengalaman berfikir. Banyak kesalahan dalam masalah kepercayaan khususnya berkaitan perkara keagamaan berpunca daripada kesilapan dalam membezakan dan meletakkan kedua-dua hukum ini pada tempat yang salah. Kesalahan yang berlaku misalnya sesuatu perkara hanya tidak benar berdasarkan hukum adat, tetapi ia dihukum sebagai tidak benar berdasarkan akal, sedangkan dari segi akal ia mungkin benar. Hukuman yang salah ini menyebabkan perkara tersebut ditolak tanpa dinilai kebenarannya secara adil dan tepat. Sebagai contoh, pernyataan manusia mampu mendarat di bulan. Berdasarkan hukum adat pada masa dahulu ia tidak mustahil, tetapi apakah di zaman sekarang lagi tidak mustahil. Tetapi bagi akal yang waras, perkara ini tidak mustahil kerana akal tiada masalah untuk membayangkan perkara tersebut. Dalam masalah kepercayaan agama, misalnya kewujudan Tuhan, dari segi hukum adat, kepercayaan ini mungkin dinilai sebagai tidak benar kerana ia tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman panca indera. Tetapi dari segi akal ia tidak mustahil. Malah akal yang waras menghukum bahawa kewujudan Tuhan yang maha berkuasa adalah wajib, diyakini dan tidak dapat ditolak.
Perkhabaran atau berita yang benar. Sebagai ilmu tidak diperolehi secara terus melalui panca indera ataupun akal, tetapi ia disampaikan kepada kita oleh orang lain. Maksudnya kita tahu bahawa Plato hidup pada zaman Greek, tetapi kita tidak wujud, dan kita tahu bahawa piramid itu ada, malah kita juga tidak hidup pada zaman tersebut. Kebenaran sumber perkhabaran adalah selepas panca indera dan akal malah bergantung kepada kedua-dua sumber sebelumnya. Perkhabaran yang sampai melalui kata-kata individu yang lain iaitu mutawatir, yang mana dari segi akal adalah mustahil bilangan yang ramai ini bersepakat untuk menipu. Perkhabaran yang diterima melalui bentuk ini diberikan ilmu yang benar secara yakin dan tidak dapat ditolak kerana mempunyai pendapat yang sangat ramai. Yang kedua, perkhabaran yang sampai melalui seorang atau jumlah individu yang sedikit, dua dan ke atas. Perkhabaran dalam bentuk ini adalah benar apabila diiringi petanda ataupun petunjuk yang menunjukkan perkara itu benar. Misalnya, pembawa berita ini adalah seorang yang benar atau terdapat bukti-bukti yang menyokong kebenaran berita yang disampaikan olehnya. Seterusnya, tradisi Islam dan kebenaran wahyu. Wahyu adalah salah satu sumber ilmu yang boleh diletakkan di bawah kategori berita yang benar, kerana wahyu juga merupakan salah satu ilmu daripada Allah yang maha mengetahui. Wahyu ialah risalah daripada Allah kepada manusia melalui perantaraan rasul dan mengandungi panduan hidup. Ilmu yang didatangkan oleh wahyu seperti perkara-perkara gaib, misalnya masalah pembalasan syurga dan neraka, atau mengenai perkara hidup, misalnya hukum berjual beli, adalah diyakini benar secara mutlak dan wajib dipercayai serta dipenuhi. Kebenaran atau wahyu diletakkan pada bagaimana ia disampaikan oleh melalui sesuatu berita yang benar. Wahyu disampaikan oleh rasul yang diiringi pelbagai mukjizat sebagai bukti kebenaran berita yang dibawa, yang ditugaskan kepadanya. Kemudian kandungan wahyu khususnya Al-Quran disampaikan pula daripada satu generasi kepada satu generasi sehinggalah waktu sekarang tanpa wujud tokoh tambah atau pengurusan walaupun satu huruf melalui bentuk mutawatir yang dihukum benar oleh akal. Seterusnya adalah ilham dan intuisi, iaitu ilmu daripada wali-wali Allah. Ada beberapa sumber ilmu yang sering menjadi perbahasan dalam epistemologi, iaitu intuisi, iaitu gerak hati, dan ilham yang sering dikenali dengan pelbagai istilah seperti wijdan, iaitu hati nurani, basirah, kebijaksanaan, laduni dan lain-lain. Pada asalnya, ilham juga boleh dianggap sebagai sumber ilmu dengan beberapa syarat yang ketat, iaitu ilmu yang didapati melalui ilham tidak menyalahi panca indera. Yang kedua, ilham hanya terpakai bagi membantu dalam membuat pertimbangan antara dua perkara yang dikategorikan sebagai harus atau perkara-perkara yang tidak jelas, iaitu syubhah. Yang ketiga, orang yang mendapat ilham hanya berhak beramal dengan ilham tersebut untuk dirinya sahaja dan tidak menyebarkan atau mewajibkannya ke atas orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Muhammad Nur, nombor matrik 2211269. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang epistemologi. Aliran falsafah berkaitan sumber ilmu. Terdapat pelbagai aliran dalam epistemologi yang berbeza perbezaan cara melihat dan menilai sesuatu sumber itu. Namun dalam kesempatan ini hanya dua aliran utama yang akan dibicarakan sebagaimana berikut. Yang pertama, aliran empirisme yang merupakan aliran falsafah yang berpendirian bahawa sumber bagi semua ilmu manusia adalah pengalaman panca indera. Tanpa panca indera manusia, tiada ilmu dan akal yang tidak dapat berfungsi. Selaras dengan pegangan ini, kebenaran atau kepalsuannya sesuatu idea atau pernyataan mestilah dibuktikan berasaskan pengalaman panca indera. Kesannya perkara gaib, contohnya kewujudan Tuhan, tidak dianggap sebagai ilmu kerana tidak dapat dibuktikan secara empirikal. Aliran seterusnya, aliran rasionalisme pula berbeza dengan aliran di atas, berbeza dengan aliran empirisme.
golongan ini berpendirian bahawa akal adalah satu-satunya sumber ilmu yang diyakini kebenarannya, tetapi bukan panca indera. Mereka menolak dakwaan aliran empirisme bahawa sumber ilmu ialah panca indera, kerana panca indera ni sering tersilap dan memberi harapan palsu, memberi maklumat palsu. Kemampuan manusia untuk mengetahui di sini soalannya apakah had ilmu yang mampu dicapai oleh manusia. Ini merupakan persoalan terakhir yang cuba dijawab oleh epistemologi. Pada asasnya manusia mampu mencapai pelbagai ilmu dan pernyataan ini dapat diterima begitu sahaja tanpa memerlukan perbahasan yang panjang. Namun begitu, ahli falsafah dalam menjawab masalah ini terbahagi kepada dua kumpulan pula, iaitu yang pertama aliran dogmatisme dan aliran skeptisisme. Aliran dogmatisme ni yang bermaksud yakin. Kumpulan ini yang secara umumnya merupakan ahli falsafah daripada aliran rasionalisme dan empirisme, berpendirian bahawa manusia dan semua yang ada padanya mampu mencapai ilmu dengan akal, panca indera, kelemahan sama ada pada sifat manusia. Maksudnya sini bercanggah. Aliran skeptisisme pula bertentangan dengan aliran di atas. Aliran ini berpendirian bahawa ilmu dengan maksud kebenaran hakiki dan mutlak adalah tidak wujud. Maksudnya sini ragu-ragu. Epistemologi sebagai pemangkin perjanaan ilmu baharu. Epistemologi boleh membantu seseorang memahami cara dan arah manusia berfikir. Epistemologi juga membantu seseorang itu melihat apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin menurut bidangnya. Ia juga membimbing seorang menyemak dan yang mungkin diketahui dan harus diketahui, atau apa yang mungkin diketahui dan penting untuk diketahui, atau apa yang sama sekali tidak mungkin diketahui. Tidak semua objek mesti dijelajahi oleh pengetahuan manusia. Sekian, terima kasih.